أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung pengajian tafsir Al-Quranil Karim, dan pada malam ini kita berada pada ayat yang ke-22. Sambung daripada ayat yang kita baca pada minggu lepas. Ya ayyuhan nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Wa'budu rabbakum. Abdikanlah dirimu kepada Tuhanmu. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhan yang telah menciptakan kamu dan juga Tuhan yang telah mencipta orang-orang yang sebelum daripada kamu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambungnya, alladzina ja'ala lakumul ard firasya, yaitu Tuhan yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai satu hamparan, was-samaa'a binaa'a, dan juga langit sebagai satu binaan, wa anzala minas samaa'i maa'a, dan diturunkan daripada langit itu air, yaitu air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka dikeluarkan dengan sebab air hujan yang turun itu buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kamu menjadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui keadaan yang sebenarnya. Baik, ayat yang kita baca pada malam ini masih lagi menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Allah memberi alasan kepada umat manusia betapa perlunya mereka mengabdikan diri kepada Allah. Alasannya ialah kerana yang pertama, Allah adalah Tuhan yang Maha Mencipta. Dia menciptakan kamu dan juga mencipta orang-orang yang sebelum daripada kamu. Bukan setakat mencipta kamu, bahkan mencipta bumi ini, langit dan bumi ini. Dan alasan yang Allah Ta'ala bagi ni, apa yang menarik kepada kita pada malam ini adalah suatu yang disaksikan ataupun suatu yang boleh dilihat oleh umat manusia itu sendiri, dengan maksud tak ada siapa boleh menafikan alasan yang Allah kemuka kepada umat manusia betapa perlunya mereka mengabdikan diri kepada Allah. Siapa boleh nafi bahawa adanya langit yang tegak sebagai satu binaan, adanya bumi yang terbentang sebagai satu hamparan,
Apa yang disebut, yang disenaraikan oleh Allah ni jelas. Manusia menyaksikan dengan mata lendir dia sendiri. Dan dia tak boleh nak menolak dan nak menafikan. Termasuklah turunnya air daripada langit sebagai hujan. Yang apabila hujan itu turun, fa akhraja bihi, maka dikeluarkan dengan sebab hujan tadi. Dengan maksud tanah menjadi subur, keluarlah tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Dan buah-buahan itu rizqan lakum, menjadi rezeki bagi kamu. Satu persatu alasan yang dikemukakan oleh Allah adalah suatu yang real, suatu yang berlaku dan disaksikan oleh manusia tanpa seorang pun boleh menafikan. Ini bukan satu alasan reka-reka, bukan satu alasan yang bersifat imajinasi, tetapi ini adalah suatu yang realiti. Jadi apabila manusia menyaksikan apa yang telah disebut oleh Allah satu demi satu senarainya dalam ayat yang kita baca pada malam ini, maka pada waktu itu dia menjadi suatu sebab yang paling kukuh kenapa manusia tidak boleh menyekutukan Allah. Kenapa umat manusia tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Ini sebab yang sangat kukuh. Akhirnya Allah memuktamadkan arahannya. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kamu jadikan bagi Allah itu andada, sekutu-sekutu yang disembah selain daripada Allah, yang setanding. Andada ni maknanya ada pihak yang lain yang dianggap boleh memberi manfaat dan mudarat yang setanding kekuasaan dan kehebatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kata jangan kamu jadikan bagi Allah, dengan maksud kamu mengambil sekutu yang lain selain daripada Allah. Termasuklah perangai ahli kitab pada waktu itu, di kalangan pendeta-pendeta Yahudi umpamanya, yang mengambil para alim ulama mereka, yang mengambil pendeta-pendeta mereka sebagai suatu kata pemutus lain daripada apa yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu juga termasuk dalam larangan Allah yang dimuktamadkan dalam ayat yang kita baca ni. Dan apa yang menarik, di hujung ayat tu Allah kata wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu. Maknanya manusia memang tahu bahawa yang mencipta itu Allah. Sebab selain daripada pengakuan Allah dalam ayat 21 dan 22 ni, tak ada lagi orang lain mengaku. Tak ada lagi mana-mana pihak, belum ada lagi. Bukan setakat zaman dulu, sampai zaman sekarang belum ada mana-mana pihak yang berani mengaku bahawa mereka lah yang menjadikan manusia, sama ada kita ataupun orang-orang yang sebelum daripada kita. Dan tidak ada juga pihak yang mengaku kata dialah yang buat langit, dialah yang buat bumi, dialah yang menurunkan air daripada langit, air hujan. Tak ada siapa yang mengaku. Setakat ni tak berani lagi, tak ada lagi hak nak mengaku. Jadi apa yang diperakui oleh Allah dalam ayat ini muktamad sejak daripada zaman turunnya Al-Quran sampai sekarang. Tak ada challenge. Sebab itu Allah kata wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu. Kamu tahu benda ni, bukan kamu tak tahu. Jadi dengan sebab benda ni, perkara ini dalam pengetahuan kamu, maka tak layak sikit pun kamu mengabdikan diri selain daripada Allah, ataupun kamu menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu yang lain. Itu maksudnya. Kemudian ada ulama sebut ayat wa antum ta'lamun ni agak bisa sikit. Wa antum ta'lamun ni artinya dalam keadaan kamu tahu, sedangkan kamu tahu, sementara kamu memang tahu perkara ni. Kenapa ayat ni diletakkan ataupun perkataan ini ditegaskan dalam Al-Quranil Karim? Okay, selain daripada apa yang telah saya sebutkan tadi, dia juga memberi maksud kalau sekiranya kamu tetap melanggar perintah Allah dalam keadaan kamu tahu itu adalah satu realiti yang sepatutnya kamu akur, maka memang layaklah kamu diazab oleh Allah, dan kamu tak boleh persoal dah azab yang akan ditimpa oleh Allah ke atas kamu. Kamu tak boleh persoal dah, sebab memang kamu tahu.
Tetapi kamu langgar juga, maknanya kamu sengaja cari pasal. Kamu tahu tak ada Tuhan lain selain daripada Allah. Tak ada yang berkuasa selain daripada Allah. Yang selayaknya disembah ialah Allah, sebab dialah sang pencipta. Tiba-tiba kamu sembah juga selain daripada Allah. Kamu engkar Allah, kamu langgar syariat Allah. Maka dalam keadaan kamu buat begitu, kamu tahu, maka layaklah kamu mendapat azab. Dan apabila Allah menetapkan azab ataupun meletakkan azab ke atas kamu, maka kamu tak boleh nak menjadikan itu sebagai satu alasan kononnya dizalimi, diinaya. Kenapalah kami diazab? Tak berbangkit lagi sebab wa antum ta'lamun. Kamu mengetahui realiti yang sebenar. Baik. Kemudian yang ketiga, wa antum ta'lamun itu juga artinya satu amaran. Satu amaran. Amaran kepada umat manusia bahawa jangan pernah sekali-kali kamu menyekutukan Allah. Jangan pernah berani untuk menyekutukan Allah. Sebab kamu tahu. Kalau kamu tak tahu tu lain cerita. Kalau tak tahu, mungkin di sana ada kemaafan. Kalau tak tahu, mungkin di sana ada kelonggaran. Kalau tak tahu, mungkin di sana ada khilaf. Tetapi apabila kamu tahu, maka dia muktamad. Jadi ini menjadi satu amaran daripada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak berlaku syirik di kalangan umat manusia terhadap Allah Azza wa Jalla. Baik. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Ayat berikutnya, ayat 23, sambung. Setelah Allah memberi alasan kenapa dia selayaknya disembah oleh umat manusia. Antaranya kerana dia adalah pencipta. Dia adalah Rabb, pemelihara. Pencipta dan pemelihara. Pencipta dengan maksud dialah cipta manusia, dialah cipta langit, dialah cipta bumi. Rabb dengan maksud pemelihara, dialah yang memberikan rezeki. Dialah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dialah yang menyuburkan bumi. Dialah yang menurunkan hujan untuk menyuburkan tanah. Itu maksud Rabb, yang memelihara dan menjaga. Dia bukan saja cipta, tetapi dia menjaga dan dia memelihara. Baik, setelah itu maka Allah Subhanahu wa taala sebut, jika sekiranya kamu masih ragu. Ini berlaku di kalangan musyrikin Makkah. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah pun memberikan arahan untuk mengamdikan diri kepada Allah, tiba-tiba golongan musyrikin ini masih dalam keraguan. Dia tak percaya, dia mempertikaikan credibility, kewibawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan daripada Allah. Ini puak-puak musyrikin. Akhirnya Allah cabar. Sebab puak-puak musyrikin ni pada waktu tu di kalangan mereka adalah golongan cendekiawan. Golongan pakar-pakar bahasa, golongan orang-orang yang cerdik pandai di kalangan mereka pada waktu itu. Jadi Al-Quran turun ni antaranya ialah untuk memberikan pencerahan ilmu kepada mereka. Bagaimana sebenarnya dan selayaknya mereka sebagai umat manusia mengabdikan diri kepada Allah. Tiba-tiba mereka masih ragu. Mereka pertikaikan apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quranil Karim. Dia tak percaya Al-Quran. Dia kata apa? Antaranya kalau kita tengok dalam surah Yunus. Dalam surah Yunus ayat 38. Dia kata, am yaquluna iftarah. Mereka berkata Al-Quran ni reka je. Muhammad reka. Muhammad yang tulis. Al-Quran yang diturun ke, Muhammad yang tulis. Akhirnya Allah Ta'ala cabar. Kul fa'tu bi suratin mislih. Dalam surah Yunus. Katakanlah oleh Muhammad kepada puak-puak musyrikin ini, datangkan satu surah yang sama dengan apa yang telah Allah turunkan. Yang mereka nafikan tadi, yang mereka kata ini adalah hasil ciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat yang kita baca pada malam ni, wa in kuntum fi raibin, jika sekiranya kamu masih ragu,
Baik, cabaran ni kalau kita tengok dari segi kronologi sirah dia, ialah setelah apabila datang seruan. Ayat-ayat sebelum tu dipanggil ayatun nida, ayat seruan. Maknanya dah datang dakwah daripada Nabi supaya mereka terima Al-Quran, supaya mereka menerima Islam. Setelah ada nasihat daripada Nabi, setelah ada rundingan, ada perbincangan, ada ajakan, ada seruan, maknanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka masih enggan, mereka masih engkar. Waktu itulah datangnya cabaran ini. Wa in kuntum fi raibin, jika sekiranya kamu, hei puak-puak musyrikin, masih dalam keadaan ragu, mimma nazzalna, terhadap apa yang telah kami turunkan, ala abdina, ke atas hamba kami. Hamba kami di sini ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makna abdina ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa ayat lah dalam Al-Quran ini Allah menggunakan perkataan abdun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu Allah nak menceritakan tentang Nabi, dia guna perkataan abdun. Umpamanya dalam surah Isra kan, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Cerita pasal Isra dan Mi'raj. Itu pun Allah guna perkataan hamba. Nak menyifatkan seorang hamba Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diisrakan oleh Allah di waktu malam. Ganti nama kepada Nabi itu ialah abdun, hamba. Lalu para alim ulama menyebut bahawa pangkat manusia yang paling tinggi sekali ialah pangkat hamba, abdun. Pangkat hamba itu yang paling tinggi. Dan hamba itu dirujuk ataupun diguna pakai kepada mewakili ganti nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab abdun ini adalah manifestasi daripada sebuah ketaatan dan kepatuhan tanpa syarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna abdun. Abdun ni dia hamba, dia memperhambakan diri kepada Allah. Dan siapa lagi yang paling tinggi kadar perhambaan kepada Allah melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba sungguh. Kita ni kadang-kadang ngaku je hamba. Nah, tetapi ada perintah Allah kita langgar, kita lawan, kita tak setuju, kita tak belagangi, macam-macam lah sebahagian di kalangan manusia. Tapi mengaku hamba Allah. Dia kalau hamba Allah, dia tak protes dah. Hamba ni maknanya ala aini wa ra'si, as-sama'u wa ta'a. Dia dengar dan taat, dia junjung tinggi titah perintah di atas batu jemala dia. Itu makna hamba. Dia tak soal dah. Ni hak jenis soal, langgar, pertikai, itu dia bukan hamba. Dia dah lawan tokai dah tu. Itu dah lawan tokai dah. Itu bukan hamba. Jadi setinggi-tinggi derajat manusia ialah derajat hamba, dan hamba yang paling tinggi yang memperhambakan dirinya kepada Allah ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia guna ganti nama Nabi itu sebagai hamba. Dalam ayat yang kita baca ni, jika sekiranya kamu ragu mimma nazzalna, terhadap apa yang telah kami turunkan. Apa dia yang telah kami turunkan? Maksud dalam ayat ni ialah Al-Quranil Karim. Mimma nazzalna, sesuatu yang telah kami turunkan, iaitu Al-Quranil Karim, ala abdina, ke atas hamba kami, iaitu ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau kamu ragu dengan Al-Quran, itu makna dia. Kalau kamu ragu dengan Al-Quran yang telah kami turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min misli. Sila datangkan satu surah yang sama dengannya. Tak usah lebih dah. Sama pun cukup dah. Tak usah mari surah lebih besar daripada Al-Quran, lebih hebat daripada Al-Quran. Boleh menyamai surah Al-Quran pun tak apa dah. Ini cabaran Allah kepada golongan musyrikin, dan tidak sekadar mencabar supaya mereka mendatangkan satu surah yang sama dengan Al-Quran, sebab mereka meragui Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah turut mencabar mereka supaya panggil segala cerdik pandai mereka. Wad'u syuhada'akum,
Panggillah cerdik pandai kamu, profesor kamu, tokoh-tokoh kamu, pakar-pakar kamu. Itu makna syuhada'akum, orang-orang yang berketerampilan di kalangan kamu, yang hebat-hebat di kalangan kamu, min dunillah, selain daripada Allah. Sebab Al-Quran ini mari daripada Allah. Kamu tolak Al-Quran, kamu kata ini ciptaan Muhammad, kamu anggap kamu lebih hebat daripada Allah. Baik, datangkan satu surah yang sama macam Al-Quran dan panggillah cerdik pandai kamu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum sadiqin, jika sekiranya kamu adalah orang-orang yang benar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat ni dia panggil ayat TKO, ayat pukul maut. Ayat pukul maut memang satu cabaran daripada Allah yang membuatkan orang-orang kafir pada waktu itu tak kata apa, tak terjawab, tak mampu nak challenge. Inilah nilai keimanan. Dia iman ni dia tak boleh main sorang tarik. Dia tak boleh main, dia tak boleh orang panggil buat lebih kurang. Dia kena muktamad. Kalau tak begini, kena begini. Maknanya dia tak boleh tolak ansur, dia tak boleh main sorang tarik, dia tak boleh. Sebab itu dalam bab iman, dia tak boleh sedikit pun ada unsur-unsur keraguan. Kalau ada je unsur keraguan, Allah cabar selalu dah. Allah mati lalu, Allah mati awal lalu dah. Dia tak boleh benarkan, dia tak boleh biarkan berlakunya taraddud ataupun berlakunya raib, keraguan yang bermain di benak mereka. Tak boleh. Sebab itu cabaran datang adalah untuk memuktamadkan supaya hilang keraguan itu. Jadi kamu kena buat pilihan. Sama ada nak terima Al-Quran, lalu kamu menjadi orang yang beriman, ataupun kamu tolak Al-Quran, kamu menjadi orang yang kufur kepada Allah. Dia tak ada jenis ragu-ragu, tak ada. Begitu cara Al-Quranil Karim dalam persoalan iman ini. Sebab tu kalau kita tengok dalam Suratul Nisa, ayat 65 dalam Suratul Nisa, Allah sebut terang, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maknanya, demi Tuhanmu wahai Muhammad, la yu'minun, mereka itu tidak beriman. Mereka hak berasa dia beriman, ataupun mereka yang berada dalam keadaan ragu, mereka ni sebenarnya tak beriman. Hatta sehinggalah mereka itu dinilai beriman. Yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehinggalah mereka mengambil engkau wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus kata, sebagai final say, sebagai orang yang memuktamadkan keadaan. Apa-apa hal, rojok pada kamu. Itu selama mana dia tak menjadikan Muhammad itu sebagai pokok segala-galanya, maka dia tidak beriman. Dan bukan sekadar dia menjadikan Nabi sebagai kata pemutus, summa la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian tidak ada sedikit pun dalam hati mereka rasa keraguan. Setelah diputuskan suatu perkara oleh Nabi, tak timbul dalam hati dia ni rasa ragu, rasa tak percaya, rasa begitu dan begini, mempersoalkan keputusan yang ditetapkan oleh Nabi, tak timbul. Barulah dia tu beriman. Barulah dia dinilai beriman. Summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan dia terima apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penerimaan yang bulat dan tekad. Maknanya begitu. Barulah dia dikira orang beriman. Kalau ada ragu sikit je, maka dia batal. Keimanan tidak diterima. Dia beza dengan ibadat. Kalau bab ibadat boleh lagi menerima situasi ragu. Umpamanya kita semayang maghrib tadi, tengah-tengah semayang maghrib tiba-tiba dia mari rasa ragu. Sudah 2, 3 ke 4 lah, 2 ke 3 dia mari gitu. Semayang maghrib tahu dah 3 rakaat,
Tapi dia mari ragu tengah tu dua ketiga. Contoh. Maka dalam segi fiqahnya, kita diajar boleh tambah satu lagi supaya lebih meyakinkan. Walaupun dengan sebab tambah tu dia jadi 4 dah. Maknanya hakikat sebenarnya 3 dah. Tapi dah kita ragu, 2 ketiga. Jadi dia kira pakar 2. Tambah selagi, biar cukup 3. Tapi realitinya, dengan sebab dia tambah tu jadi 4 dah. Maka solat dia itu sah. Dari segi fiqah. Dan keraguan itu tidak membatalkan solat. Dia ada jalan keluar dia. Tetapi dalam bab iman tak boleh. Iman kalau dia mari ragu, betul ke Quran ni? Ya ke Quran ni? Ke Muhammad tulis diri? Ke betul ke ni Allah Ta'ala? Kufur. Dia jadi kufur saudara. Itulah sebabnya datang ayat tentang amaran dan cabaran daripada Allah. Kenapa tiba-tiba Allah cabar? Allah layan puak-puak kafir ni, musyrikin ni dengan satu cabaran. Sebab Allah nak muktamadkan dalam iman, dalam perkara akidah, dia tak boleh duduk antara raib, keraguan. Sama ada mu nak terima Quran, menjadi orang beriman, ataupun menjadi orang kafir. Faman sya' fal yu'min, wa man sya' fal yakfur. Siapa nak, sila beriman. Siapa nak, sila kafir. Pilih. Dua gitu je. Dia dalam bab akidah ni 2 je dimensi dia. Faman sya' fal yu'min. Siapa-siapa dia nak beriman, sila beriman. Faman sya' fal yakfur. Siapa nak kufur, sila kufur. Mudah. Quran dia mudah. Dia kira bagi lain lalu. Baik. Fa illam taf'alu, ayat berikutnya. Fa illam taf'alu, jika sekiranya kamu tidak mampu. Ini Allah sebut. Dia cabar. Lepas dia cabar, lepas tu Allah kata fa illam taf'alu, jika sekiranya kamu tidak mampu. Walan taf'alu, dan memang kamu tak mampu. Menarik ayat ni. Agak menarik ayat ni. Apabila Allah cabar, sudah tentu dah Allah tahu puak-puak kafir ni tak akan mampu pun. Usahakan nak menyama satu surah, nak tiru, nak ambil syibih Al-Quran, lebih-lebih kurang dalam Al-Quran pun tak boleh, tak jadi. Usahakan nak tiru satu kitab, satu Al-Quran, satu juzuk. Memang ini adalah cabaran pukul maut. Para ahli ulama kata ini TKO lah, pukul maut daripada Allah kepada orang-orang kafir. Dalam pada Allah tahu dah, orang kafir memang tak boleh nak menyahut cabaran ini. Fa illam tafa'alu, kata Allah, jika sekiranya kamu tidak mampu untuk melakukannya. Walan tafa'alu, dan memang kamu tidak akan mampu. Kenapa ayat ini datang? Yang pertama sekali, Allah nak downgrade orang-orang kafir. Sebab orang kafir ni dia cakap besar. Allah Ta'ala nak downgrade keupayaan, kemampuan, cakap besarnya orang kafir ni. Allah Ta'ala kata, kalau sekiranya kamu tak mampu, walan tafa'alu, dan memang kamu tak mampu. Lan itu dari segi bahasa Arabnya dia panggil nafi ilal abad. Siapa bila-bila, lan. Siapa bila-bila, kamu takkan mampu. Ini dia Allah Ta'ala nak main puak-puak kafir. Fa illam tafa'alu, kalau kamu tak mampu, walan tafa'alu, memang mu tak boleh buat. Awak main. Nak downgrade orang panggil puak-puak kafir. Sebab kafir ni, kalau kita tengok dalam suratul Anfal, ayat yang ke-32, dia agah. Maknanya sombong, angkuh. Dia kata apa? Wa isqalu. Ingat ketika mana puak-puak musyrikin Mekah berkata, Allahumma, wahai Tuhan kami, in kana hadha huwal haqqa min indik, jika sekiranya Al-Quran ini benar datang daripada sisimu, wahai Tuhan. Puak-puak musyrikin ni cakap, dia kata apa? Dia kata, Allahumma, wahai Tuhan, in kana hadha huwal haqqa min indik,
jika sekiranya benarlah Al-Quran ini datang daripada sisimu, famtir alaina hijaratan minas sama. Masya Allah. Dia kata, turunkanlah hujan batu daripada langit menimpa kami. Kalau betul Quran ini mari daripada kamu, wahai Tuhan, maka turunkanlah hujan batu daripada langit supaya menimpa kami. Awitina bi'azabin alim, ataupun datanglah kepada kami azab yang sangat pedih. Dia minta direct azab daripada Allah. Ni pokok kafir. Kau ajar satu hal, cakap besar. Dia rasa dia hebat lah. Dia confident bahawa Al-Quran itu bukan datang daripada Allah. Itu rekaan Muhammad. Itu ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia ragu dan dia tolak Al-Quran. Dengan sombong dan dia angkuh. Dengan sombong dan angkuh. Dia kata, kalau betul lah Quran ini datang daripada sisimu, wahai Tuhan, famtir alaina, turunkan ke atas kami hijaratan minas sama, batu-batu yang datang daripada langit. Awitina bi'azabin alim, ataupun timpalah, datanglah azab yang sangat pedih menimpa kami. Itu boleh main dengan pokok kafir ni. Dia berani direct, dia cabar Allah Ta'ala supaya Allah timpakan azab ke atas mereka. Sama juga kalau kita tengok dalam surah Sad. Dalam surah Sad ayat yang ke-16. Dalam surah Sad ayat yang ke-16. Waqalu, mereka ni pokok musyrikin ni berkata sambil mengejek lah. Sambil mengejek, sambil buat main. Cynical. Cynical dengan Al-Quran, dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata apa? Rabbana, Tuhan kami, ajil lana qittana qabla yaumil hisab. Segerakanlah. Bukan setakat minta azab, dia minta segera. Wak mari cepat sikit. Ajil lana, cepat. Wak mari cepat. Ajil lana qittana qabla yaumil hisab. Datangkanlah segera azab untuk menimpa kami sebelum datangnya hari hisab, hari perhitungan, belum kiamat. Sebelum sampai kiamat, timpakan dulu azab tu kepada kami. Wak mari cepat sikit. Ini adalah kata-kata angkuh yang dikemukakan oleh puak-puak musyrikin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah Allah kata, fa illam tafa'alu, jika sekiranya kamu tak mampu nak menyahut cabaran kami supaya mendatangkan satu surah yang sama dengan Al-Quranil Karim, dan panggillah cendekiawan kamu, rekalah, buatlah ayat, buatlah surah yang sama. Kalau kamu tak mampu, walam tafa'alu, dan memang kamu tak mampu, fattaqun nar, maka takutlah. Tu jawapan dia. Jawab pada syarat. Itu syarat. Jika huruf syarat tu illam taf'alu walan taf'alu, jika sekiranya kamu tak mampu dan memang kamu tak mampu, fattaqun nar, ke mana-mana pun takutlah olehmu akan api neraka Jahannam. Artinya fattaqun nar tu jawab kepada penegasan Allah pada ayat tadi, fa illam taf'alu walan taf'alu. Maknanya jawapan dia mu ni ke mana-mana masuk neraka. Tak suruh buat lah, tak suruh buat surah lah, maknanya begitu bahasa mudahnya. Tak suruh buat surah, memang tak mampu, memang tak boleh, masuk neraka lah mu. Fattaqun nar, takutlah olehmu akan api neraka Jahannam. Dengan maksud, kalau mu nak bertaubat, mu nak beriman kepada Allah, mu selamat daripada api neraka. Kalau tidak, masuk neraka. Yang mana neraka ni, allati waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah terdiri dari kalangan manusia dan juga batu yang disembah. Setengah ulama, tengah tafsir disebut manusia dan batu ni ialah batu yang disembah sebagai berhala oleh umat manusia. Bahan bakar api neraka itu sendiri terdiri di kalangan manusia dan juga batu-batu yang disembah oleh mereka. U'iddat lil kafirin, di mana api neraka ini disediakan oleh Allah Azza wa Jal bagi orang-orang kafir. Mereka yang engkar, mereka yang syirik, mereka yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat yang kita baca ni daripada ayat 23, 22, 23 dan 24 pada malam ini adalah menjelaskan kepada kita satu sampel bagaimana Allah
melayani orang-orang kafir ini dengan satu cabaran yang muktamad, sehingga akhirnya mereka terpaksa memperakui bahawa mereka tidak ada pilihan melainkan hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selamat daripada api neraka jahanam. Jika sekiranya mereka tidak beriman kepada Allah, tidak meninggalkan perbuatan syirik, tidak meninggalkan perbuatan menyembah selain daripada Allah, memperakui ada Tuhan lain yang boleh memberi mudarat dan manfaat selain daripada Allah, maka jawapan dia neraka. Jawapan dia adalah neraka. Fattaqun nar. Jadi fattaqun nar tu maksudnya ialah supaya mereka segera insaf untuk kembali kepada Allah. Dalam rekod sejarahnya adalah mereka yang kembali kepada Allah, beriman selepas daripada itu. Dan sebahagian di kalangan mereka pula gagal untuk beriman dan terus tenggelam dalam kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-25, Allah sambung pula tentang khabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Cerita orang beriman pula, sebab di sana ada orang yang akhirnya dengan cabaran daripada Allah yang begitu tegas ini menyentak orang panggil kesombongan dan keangkuhan mereka. Dengan cara Allah Ta'ala guna fa'in lam taf'alu wa lan taf'alu, itu dia mencairkan keangkuhan dan kesombongan sebahagian. Lalu mereka beriman kepada Allah, dan Allah pun janjikan khabar gembira bagi orang-orang yang beriman pada ayat 25 yang kita akan baca selepas daripada ini insya-Allah. Wallahu alam. Berhenti setakat itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu fal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.